Okay, now kita pergi kepada electron probability distribution, masih lagi dalam subtopik 5.3. Okay, so basically Schrödinger equation ni apa yang kita nak dapat tadi ialah kita nak dapat wave function dan juga energy. So wave function tu tujuan dia ialah supaya kita nak tahu kat mana kedudukan elektron dalam suatu atom Okay, jadi so probability distribution which is given by apa nama ni? The multiplication ataupun multiplication of wave function on itself kan dengan space dv ni. Jadi dv ni kita kena ubahlah kepada 4 pi r square dr, which is dalam atom hidrogen tu yang berbentuk sfera tu kan. Okay, so kita nak tahu apakah probability untuk kita menemui satu partikel tu dalam ruang ni, contohnya dalam ruang so kalau kita ambil slice lah, satu slice, okay, kita bayangkan macam kek gulung kan, kek gulung. Kita ambil satu bahagian elemen dalam sphere tu, kita nak tahu berapakah probability untuk kita menemui satu elektron pada kawasan itu. Jadi kita buat expression yang ini, kita kena gantikan dv ni kepada 4 pi r square dr sebab ini ialah spherical coordinate. Okay, so kalau dalam sebelum ni chapter 4 kan, kita buat dalam one dimension dx kan, satu dimensi je. Sebab ni 3 dimensi, kita kena ubah kepada dv, dan dv tu hubungan dia dengan spherical coordinate dia diberi sebagai ini. Jadi bla 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 bla, so ni ialah dia punya expression. Okay, lepas tu kita lukiskanlah, kita melalui calculation komputer. So kita tak tahu sebenarnya wave function ni macam mana bentuk dia kan, kita tak tahu, tapi komputer dah bagi tahu. Yang penting kita nak tahu bentuk dia. So bentuk probability distribution ni didapati untuk shell yang paling kecil, yang paling rendah, untuk S1, untuk 1s, dan state L0. Okay, angular momentum L0 didapati bahawa untuk N1 probability dia tinggi di sini. Okay, lepas tu probability dia akan semakin kurang. Maknanya dalam dalam hidrogen tu elektron berkemungkinan berada di paling hampir dengan proton, bukan yang paling jauh. So itu maksud dia. Dan sebenarnya untuk semua N pun memang semakin jauh daripada atom, memang semakin sukarlah kita menemui elektron tu. Okay, so kemudian dia ada beberapa puncak yang kita probability untuk kita menemui elektron itu ialah semakin jauh daripada proton. So kat sini proton ini proton, ini ialah jarak daripada proton. So bila dia excited kepada N2, so ini kepala saya lah senang, sebab saya ni proton. Okay, so ini elektron. So pada N1 dia mungkin berlega-lega dekat dengan proton. Okay, so apabila dia excited, dia akan jauh sikit, dan mana dia masih lagi boleh dekat sini, sebab dia adalah dalam Schrödinger equation ni kita tak menganggap dia sebagai orbiting tau. Dia bergerak. Dia ada kat mana-mana je dalam Schrödinger equation, dalam Schrödinger punya treatment. Kalau dalam Bohr model memang kita anggap dia orbit, tapi orbit maksudnya pusing kan, tapi sebenarnya dia ialah bukan pusing, dia boleh kat mana-mana, kaki dia je. Okay, so semakin tinggi dia semakin jauh, tapi masih lagi boleh lagi ada berada di sini kemungkinan, tapi dia akan jauh. Okay, itu maksud dia yang ini. So pada 2p, pada state L0 kan S kan, S1 ialah P, ni ialah D dengan F lah. Okay. So maknanya bagi setiap state tu dan setiap N tu, dia boleh berada distribution kebarangkalian kita menemui dia ialah berbeza lah. Okay, dan kita akan fahami juga kat sini ialah R over A tau. A ni ialah smallest R mengikut model. So kita dah jumpa dah benda ni kat chapter 3 juga Jadi maknanya ini ialah ratio. Okay, so dekat sini kita dapati bahawa memang berbeza lah. Maknanya ada kawasan-kawasan yang dia tidak mungkin berada. Okay, dia tidak mungkin berada di sini, dan dia mungkin berada di sini. Okay, jadi dia punya
awak tengok, kita nak tengok dia punya probability distribution function untuk N1, N2, N3 untuk L sama dengan 0. Okay. So, kita tengok dia punya probability distribution function. Kita dapati bahawa, okay, so proton, elektron tu suka berada dekat dengan proton lah. Dia suka berada kat situ. Okay, apabila dia get excited, ada dua kawasan kemungkinan dia berada, iaitu di sini dan di sini. Tapi ada kawasan dia mungkin tak ada. Probability dia 0 kat situ. So, dia boleh ada kat sini dan boleh ada kat sini. So, sama juga kat sini ada macam ring. Okay, kita boleh anggap gitu kan. Dan kita tengok dia punya ni. So, ini ialah kemungkinan dia tiada. Yang ini ialah maksimum. Kan? Okay, so tu maksud dia. Jadi sebenarnya dia macam complementary tau. Macam sebab kalau ini ada, kat sini dia tak ada. Sebab ini ialah untuk kedudukan 3s. Okay. So kalau kita tengok untuk yang lebih lanjut, which is sangat complicated kan. Okay, so kita boleh tengok dekat website sini. Kalau untuk awak yang untuk tengok dia punya simulasi dia. Okay, kita boleh copy. Saya dulu. Ini ialah simulasi yang tinggi dimension. Awak boleh tengok kat sini. Okay, so saya tepikan sikit dulu macam ni. Boleh main kat sini lah. Okay, kita ambil kat sini ialah physics. Kita tengok N1. Okay, N1 okay, so ini kita boleh pusing-pusing ni kan. So N1 dia ada L kosong dengan M kosong. Okay. So dia sama dengan yang inilah. So ini kan. So kalau kita buat 2S ML kosong, which is 2S 2S. Okay, so bentuk dia gini. Dan kalau kita potong, kita potong kek tu. Saya nak tukar lah. Sekejap. Auto scaling, view energy, gitu. Apa ni? Okay, so kalau kita potong X axis, kita dapat begini lah. So inilah kedudukan di mana dia boleh berada, elektron tu kan. So kalau 2p, kita pilih 2p. Tengok. Okay. So maknanya distribution of the particle of the electron tu mungkin bentuk dia gini. So bentuk dia gini lah. So tengok kan. Okay. So kalau ML, M0. So ini ialah M0 yang, okay, so yang ini, yang bahagian ni. Kalau M1 begini. Okay, untuk dia tu. Okay, lepas tu tengok kita tengok 3D ML1. 3D 3D ML1. Okay. So ini ialah bentuk 3D dia lah. 3D ML1 kan, betul? ML1 3D, okay, betul lah. Okay. Okay, so ini ialah kalau kita potong 3D tu punya bentuk lah. Jadi awak tengok kan, memang dah complicated lah kan. So this is what we call quantum physics and quantum chemistry. Okay, so it's very difficult. Ada juga satu cabang dalam ni, iaitu kita katakan computational chemistry and computational physics, yang akan mengira dan menyelesaikan masalah Schrödinger tu untuk mendapatkan bentuk-bentuk orbital. Kita panggil bentuk-bentuk orbital. Okay, so lastly kita tengok kepada example. So mungkin awak suka sikit nak faham, tapi however kita macam kena expose juga, maknanya this complexity, so that mean you know there is such thing. Dalam teknologi memang kalau kita tak kuasai, memang kita akan jalan lah kan.
Jadi kita cuba bagi untuk memahami this complicated technology. Okay, so soalan pertama, ground state wave for a hydrogen is given kat sini. This is a ground state given by the wave function given there. So verify that the normalized is the function is normalized. Normalized maksudnya kalau kita buat operasi ni mesti sama dengan 1. Normalization maksud dia ialah dia punya itu kan, kita kuasa 2 kan dia over space mesti sama dengan 1. Jadi kita nak evaluate whether this wave function if we integrate from infinity, actually sebab dia ialah spherical coordinate kan, dia mesti bermula daripada kosong hingga infinity. So bukanlah infinity ke infinity, sebab dia bermula daripada satu titik tengah. Jadi dia daripada 0 ke infinity. Okay, berbeza pula dengan yang pasti X dulu kan. Pasti X tu sebab kita ada negatif infinity ke infinity. Okay, tapi untuk spherical coordinate dia bermula daripada tengah. Okay, apa yang dia buat ialah kita masukkan ini, kita squarekan dia. Okay, kita squarekan dia, kita dapat this expression. Dan awak tengok kat sini, kita kena gantikan dv sama dengan koordinat ni. Okay. Dan kita akan dapat simplify version jadi macam ni lah. Okay, jadi kita nak evaluate this. Okay, so selepas integration, dan kita akan integrate daripada 0 ke infinity. Kan? So awak belajar kan ini so bila kita dapat macam ni, kita akan integrate daripada 0 ke infinity. So bila awak kira-kira awak akan dapati bahawa yang survive ialah yang ini. Yang ini saja yang survive. Yang lain tu semua tak survive. Okay, awak boleh kira, awak boleh tentukan sebenarnya memang tak survive pun yang lain tu. Okay, yang survive itu, dan akhirnya kita masukkan yang survive components tu kat dalam ni. Dan ini ialah 4/3 kan kat depan ni. Jadi 4/3 kat sini. So ini ialah hasil integration daripada atas ni. Okay, dan kita dapati dia sama dengan 1. So oleh sebab sama dengan 1, maksud dia ialah dia adalah normalized. Kalau tak sama dengan 1, dia tak normalized. Itu je. Okay. Okay, lepas tu, what is the probability of the electron will be found at distance less than A from the nucleus? Okay, so kita ada contoh kat sini ialah A. So, ini A, ini A. Maknanya, apakah probability untuk dia berada kat sini? Kawasan ni. Okay, jadi kita kenalah integrate daripada 0 ke A. So, kita kena integrate ruang ni. Tadi integrate sampai infinity kan? Sekarang integrate hingga A je. Okay. So, kita buat proses yang sama. Proses sama je, cumanya kita integrate sampai A. Okay, jadi kita integrate dan kita akan dapat nilai yang ini. So, masukkan nilai A tu dalam R. Ini R kan. So, kita akan dapat lah. Ini. Jadi, so kita dapat 0.323. Maksud dia apa? Maksudnya 32% chance we can find the electron inside this space. Okay, so, lagi 72% berada di kawasan luar daripada kawasan ni. So, that is meant by this exercise. Alright. So, dalam exam memang saya tak bagilah soalan macam ni. Cuma kita nak bagi maksud je lah. Saya bukan tanya bagi maksud. Kenapa kena ubah kepada ni. Kenapa macam tu lah Pengiraan macam ni sangat kompleks lah untuk ambil masa lah kan. Sebab baca soalan macam ni actually mungkin setengah jam pun dah selesai. Okay, tapi kita tahu prinsipal prinsipal, mana tahu ada yang berminat untuk buat master tentang quantum physics ataupun dan sebab quantum chemistry ataupun apa saja kalau orang cakap pasal quantum kan. So this is the quantum physics which is very complicated but it is exciting because kita tahu apa berlaku dalam seketul atom yang kecil tu memberi impact kepada alam semesta ni. Alright.